Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengurniakan kita umur yang panjang dan masih lagi mengurniakan kita kesihatan. Ya, moga-moga kita selamat di dunia ini dan di akhirat nanti, insya-Allah. Para penonton sekalian, kali ini saya nak ceritakan satu salat yang dikatakan salat kifaratul baul, ya, ataupun kifaratul bauli, iaitu salat ini jarang dikerjakan, bahkan ada sebahagian kita yang tidak mengetahuinya. Ya, para ulama menceritakan tentang salat ini, ya, seperti mana yang dituliskan dalam kitab Khazanatul Asrar, dituliskan bagaimana kaedah ataupun apakah tujuan sembahyang sunat kafaratul bauli ini. Yang pertama sekali, sembahyang sunat kafaratul bauli ini adalah sembahyang sunat untuk mengelakkan daripada azab kubur yang disebabkan oleh kecuaian kita menjaga najis kencing kita yang terkena kepada pakaian dan badan kita, ya. Kerana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad SAW pernah melalui berhampiran salah satu tembok dari tembok di Madinah atau Mekah. Lalu baginda terdengar suara dua orang yang diazab di dalam kubur mereka. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, mereka berdua sedang diazab. Tidaklah mereka diazab kerana perkara yang besar, yakni rumit. Iya, sesungguhnya salah seorang dari mereka tidak menjaga diri daripada kesucian air kencing, manakala seorang lagi sering melakukan namimah, mengadu domba ke sana ke sini. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kita mengharapkan, ya, kita mengharapkan supaya kita ini terhindar daripada seksa kubur disebabkan kecuaian kita menjaga najis kencing kita. Bagaimana tuan-tuan? Kadang-kadang begini, umpamanya saya nak ceritakan kaum bapa lah, kaum Adam, laki-laki. Kadang-kadang mereka, ya, membuang najis, ya, ataupun kencing dalam keadaan berdiri, contoh, ya. Kemudian bila mereka kencing dalam keadaan berdiri, maka percikan air kencing itu terkena sedikit di bahagian kaki mereka ataupun di seluar mereka, menyebabkan mereka tak sedar bahawa mereka telah menanggung najis. Itu yang pertama. Masalah yang kedua adalah bagaimana tuan-tuan, ialah ketika mereka, ya, kencing sama ada berdiri ataupun duduk dan telah berdehim pun, ya, berdehim, kata ulama sunat kita berdehim-dehim seperti 3 kali istibrak, itu sunat. Maka mereka telah yakin bahawa tidak ada najis, ya, dalam lebihan kencing pun telah dibasuh. Tetapi setelah mereka bangun, berdiri dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tanpa sedar ada menitis lagi, ya, walaupun setitis sahaja. Kadang-kadang mereka sedar dan kadang-kadang mereka tak sedar. Kadang-kadang mereka sedar tapi mereka tak indah. Mereka tak indah, maksudnya tak apalah, mungkin cik, perkara ni kan. Ataupun mereka tak sedar. Ini bahaya tuan-tuan, bahaya, ya, bahaya, dan menyebabkan kita menanggung najis. Di dalam seluar kita ada najis. Apabila di dalam seluar itu ada najis, maka ketika kita sembahyang, maka sembahyang kita tidak sah. Nah, inilah kata para ulama menyebabkan yang dikatakan oleh Nabi, kebanyakan siksa kubur itu adalah berpunca daripada orang yang kencing tidak menjaga kencingnya dengan najis, kencingnya yang terkena di badan dan pakaiannya dengan sempurna, ya, tidak dibersihkan dengan sempurna. Inilah kecuaian, ya, kecuaian. Ini dikatakan kecuaian kita lah, ya. Maka sebab itu kita disunatkan sembahyang sunat kafaratul bauli sebagai menutup. Kata para ulama, mudah-mudahan dengan sebab kita sembahyang sunat kafaratul bauli ini, maka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, terhindarlah kita daripada siksa kubur yang menggerunkan ini. Subhanallah, ya. Jadi bagaimana kaifiat ataupun cara-cara untuk melaksanakan sembahyang sunat kafaratul bauli ataupun kifaratul bauli? Yang pertama sekali, niatnya. Niatnya, lafaz niatnya. Bahasa Melayu boleh, bahasa Arab pun boleh, lafaz niatnya, ya.
usalli sunnatan kifaratul bauli raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatan kifaratul bauli raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang sunat kifaratul bauli 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat kifaratul bauli 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya, ini ditulis dalam kitab karangan ulama Khazinatul Asrar, nama kitabnya. Jadi kata para ulama, hendaklah di solat sunat kifaratul bauli ini adalah selepas kita sembahyang sunat duha, ya. Selepas kita mengajarkan sembahyang sunat duha, maka disunatkan kita sembahyang sunat kifaratul bauli 2 rakaat saja, ya, 2 rakaat saja. Iaitu rakaat yang pertama, selepas kita membaca suratul Fatihah, maka hendaklah kita membaca surah Al-Kautsar sebanyak 7 kali. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar, itu sebanyak 7 kali, ya, di rakaat yang pertama selepas surah Al-Fatihah. Kemudian di rakaat yang kedua selepas surah Al-Fatihah, maka kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sebanyak 7 kali, ya. Jadi ada orang bertanya, boleh atau tidak kita tidak membaca lafaz niat ketika sembahyang? Maknanya, apalah sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, bolehkah kita tidak baca lafaz niat ini? Ya, kata ulama di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan boleh, tidak mengapa. Kerana membaca lafaz niat itu hukumnya sunat, bukan rukun sembahyang, sunat, ya. Membaca lafaz yang di bibir lah, lafaz kita lafazkan seperti sahaja aku sembahyang sunat kifaratul bauli 2 rakaat kerana Allah, itu dipanggil lafaz, maka hukumnya sunat, boleh, ya, tidak mengapa. Jadi begitu sahajalah tentang cara-cara ataupun kaifiat sembahyang sunat kifaratul bauli, ya. Moga-moga dengan ilmu ini kita amalkanlah, ya. Moga-moga kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini sebagai ikhtiar kita, ya. Ini sebagai ikhtiar kita, kita amalkan, mudah-mudahan dengan izin Allah SWT selamatlah kita daripada siksa kubur disebabkan berpunca daripada kecuaian kita menjaga kencing, najis kencing ini. Ini bukan saja untuk laki-laki, bahkan wanita pun boleh mengamalkannya, ya. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.